Polis mengklasifikasikan sembilan kes kejahatan 16 kes cuba melarikan seorang kanak-kanak. Percayai cuba menculik kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang sedang Malang tidak berbangun. Itulah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan seharian. Seorang kanak-kanak yang bernasib malang telah menjadi mangsa kepada kes penculikan dan pembunuhan yang tragis dan mengerikan. Nurin Jazlin Jazimi, itulah kanak-kanak mangsa penculikan dan pembunuhan Malaysia yang kesnya mendapat perhatian dan menjadi polemik di seluruh negara. Nuri yang berumur 8 tahun dilaporkan hilang selepas keluar bersendirian untuk ke pasar malam di Seksyen 1 Wang Semaju. Pelbagai pihak telah mencuba segala wahana sama ada melalui media maupun pencarian fizikal untuk memberikan bantuan kepada keluarga mangsa. Saudara, pada pagi 20 Ogos 2007, sebuah beksikan yang baru ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1/48 Petaling Jaya ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi badan kanak-kanak tanpa seurat benang dan dibiarkan dalam keadaan bogen yang diletakkan dalam kedudukan seperti janin. Polis percaya bahawa beliau telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan tersebut. Lebih menyayat hati, timun dan terung ditemui disumbat dalam kemaluan beliau dan telah menyebabkan rektum kanak-kanak itu pecah. Hasil bedah siasatan telah mengesahkan bahawa jangkitan bakteria menjadi punca kepada kematian kanak-kanak tersebut. Pada masa itu, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti badan anak perempuan mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikal beliau. Terdapat juga kemungkinan bahawa kanak-kanak tersebut adalah warga asing kerana tiada kesan parut BCG mandatori terhadap batuk kering pada mayat tersebut. Pada mulanya, ibu bapa mereka masih mengekalkan harapan kepada kemungkinan bahawa anak perempuan mereka masih hidup. Saya pernah bercakap pada pihak-pihak yang berwajib supaya kes ini belum selesai, di mana pernah dia mengatakan kes ini dah selesai. Kan? Jadi saya kata kes ini belum selesai selagi tidak dapat diperlaku. Kes ini belum lagi selesai. Malah, mereka juga mendapat beberapa panggilan palsu daripada orang awam yang tidak bertanggungjawab mendakwa bahawa Nurin berada di bawah jagaan mereka. Dalam masa yang sama, ujian DNA turut dijalankan kepada mayat tersebut untuk mengenal pasti identiti mangsa. Hasil ujian DNA diumumkan. Pihak forensik mengesahkan mayat kanak-kanak perempuan yang dijumpai itu adalah mayat Nurin Jazlin. Sedih, hibur, pilu. Namun, ibu bapa Nurin Jazlin perlu menerima berita itu dengan penuh reda. Mayatnya kemudian dituntut oleh pihak keluarga dari Hospital Kuala Lumpur HKL dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak Kuala Lumpur pada 21 September 2007 selepas solat Jumaat. Seperti yang dapat kita lihat, sekarang dipaparkan rakaman CCTV sebuah kedai di Taman Petaling Utama yang disebarkan oleh Polis Diraja Malaysia pada tahun 2007 kepada orang awam. Rakaman ini diuar-uarkan untuk mendapat kerjasama dalam menyelesaikan kes ini. Dalam masa yang sama, pihak polis telah bekerjasama dengan Makmal Forensik Biro Penyiasatan Persekutuan FBI di Washington untuk melakukan enhancement terhadap video tersebut kerana teknologi di Malaysia ketika itu masih belum canggih. Sayangnya, usaha itu bagaikan sia-sia kerana sehingga sekarang identiti masih kekal menjadi misteri. Namun, kes ini tidak berakhir begitu saja. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa kes masih lagi dalam siasatan. Selain itu, saksi seorang warga Indonesia serta gambar yang diberikan juga diperolehi oleh pihak polis. Bapa Nurin Jazmin Abdul Jalil juga memberikan keterangan tentang kemungkinan maklumat baharu berkenaan pembunuhan itu di IPD Sentul. Berikut merupakan salah satu kisah tragis penculikan serta pembunuhan yang terjadi di dalam negara kita. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Ismail Mohammed Said, sebanyak 4,471 kes kehilangan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah dilaporkan dari 2017 hingga 1 September 2021. Beliau berkata, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, daripada jumlah tersebut,
4,399 orang kanak-kanak telah dijumpai semula, manakala 72 orang lagi masih hilang. Bagi kes orang hilang berumur 18 tahun dan ke atas pula, beliau berkata sebanyak 6,074 kes dilaporkan dalam tempoh yang sama, dengan 4,871 orang telah dijumpai semula, manakala 1,203 orang lagi masih hilang. Apakah sebenarnya punca bagi isu penculikan ini? Berdasarkan pengkaji-pengkaji sebelum ini, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kes kehilangan kanak-kanak atau kanak-kanak yang melarikan dari rumah. Antaranya adalah disebabkan kematian ahli keluarga, penceraian antara ibu bapa, keganasan di rumah dan penderaan fizikal oleh ahli keluarga. Bagi mengekang isu ini berlarutan, anggota masyarakat hendaklah lebih peka dan sensitif terhadap bertanggungjawab dalam menangani kes kehilangan kanak-kanak dengan mengambil berat terhadap persekitaran mereka dan mengetepikan sikap mementingkan diri sendiri. Masyarakat tidak seharusnya menudingkan jari kepada pihak berkuasa atas sebab berlakunya kes kehilangan kanak-kanak, bahkan ia seharusnya memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, termasuk peranan institusi sosial yang menyeluruh bagi mengatasi kes jenayah yang berlaku. Kes kehilangan kanak-kanak pada masa kini bukanlah suatu isu baru bagi sesebuah negara yang sedang membangun, dan ia adalah salah satu masalah sosial yang boleh menimbulkan suasana tidak selesa atau selamat dalam kalangan ahli masyarakat. Kes kehilangan kanak-kanak pada masa kini bukanlah satu isu yang baharu bagi sesebuah negara yang sedang membangun. Ia adalah satu masalah sosial yang boleh menimbulkan suasana tidak selesa atau selamat dalam kalangan ahli masyarakat. Untuk membendung dan mengatasi masalah ini, ibu bapa perlu meluangkan masa dan perhatian dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak. Ibu bapa juga perlu peka terhadap perubahan yang berlaku pada diri anak-anak dengan memantau pergerakan mereka. Hal ini kerana insan yang paling rapat dengan diri anak-anak adalah ibu bapa. Sehubungan itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting bagi melindungi anak-anak mereka daripada menjadi mangsa gejala yang tidak baik ini. Persoalannya, adakah semua pihak cakna tentang kepentingan sinergi antara mereka untuk membelung permasalahan ini? Tepuk dada, tanya selera. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. You ain't know your expectations. Saudara. Detik baru cakap. Saudara, pada pagi 20 Ogos tak jalan. One eternity later. Keluarlah. Gerak. Pada 22 Mei 15.15. Mana ada? Tak ada. Umi Maisarah merupakan seorang kanak-kanak yang pendek yang tidak mengetahui apa-apa. Ibu bapa mungkin duduk sini lah. Jauh sangat daripada kamera. Macam nak kau tanya? Kejap. Much later. Tiba. Ni video. Ya. Hai. Lalu menerima berita itu dengan penuh tak ada. Dituntut oleh pihak keluarga dari Hospital Kuala Lumpur dan hasil ujian DNA diumumkan. Bunyi. Berakhir begitu saja. Mula 1, 2, 3. Namun, kes ini tidak berakhir begitu saja. Aduh. Kau tengok. Nampak begitu. Enggak. Itu tengah tu.
Namun, kes ini tidak berakhir begitu saja. Asal kau nak gelak? Mana ada? Tak boleh. Dia nampak tak start lah. Oh, dah? Oh. Malah ke bawah pula mula-mula. Ni atas mula. Tak payah stop. Okay. 1, 2, 3. Oh, dia tak boleh turun daripada satu. Lupa. Tak tengok. Aku duk fokuskan Herman. Satu je lah. Lepas tu ni bergerak je lah. Centerkan dia masa dia bercakap. It's okay. Negara kita. Menurut timbalan menteri dan... Salah. Kejap. Aku pecah je lah. Kecil asal ke? Boleh? Kenapa tak bergerak? Ya Allah. Kau berdiri je? Tak, saja. Tengah dulu nak test. Alah, lajunya.